Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai kursus baru saya, Dr. Lee's Method Revision 38 Days Grammar Challenge. So 38 hari cabarannya. Ini berasaskan buku ini. Apabila saya telah terbitkan buku ini, ramai di antara kamu telah membeli buku ini. Terima kasih. Dan sewaktu saya menjual buku ini, saya berfikir, jikalau saya setakat menjual tanpa mempedulikan apa terjadi selepas buku itu dijual, maka saya rasa tidak berapa baik. Saya sepatutnya mengajar. Jadi waktu saya mengajar menjual buku ini, saya mulalah membuat naik video-video di YouTube channel saya. Saya mengajar. Saya mengajar setiap topik dalam buku ini, 38 topik. Saya mengajar. Setiap hari saya membuat naik video. Saya mengajar setiap topik dan setiap soalan yang terdapat dalam buku ini. Kesemuanya 1324 soalan. Semua saya buat. Saya ajar, saya tulis di papan dan saya bincangkan jawapan soalan dan tugas-tugas grammar yang terdapat dalam buku ini. Dan tujuan saya supaya sesiapa yang telah membeli buku ini akan mendapat manfaat sepenuhnya dan tidak lepaskan begitu sahaja separuh jalan. Sebab pasti kadang-kadang kita beli buku, kita ingin belajar sendiri, buku kendiri, tetapi akhirnya buku itu disimpan di satu sudut sahaja. Nombor satu, karena kita telah tersesat atau tersekat di separuh jalan. Sebab memang latihan biasanya dari senang ke susah. Jadi di pertengahan pasti ada ramai yang sudah sesat atau yang sudah tersekat, tidak ada jalan. Dan oleh kerana tidak ada bimbingan, tidak ada panduan, tidak ada motivasi, maka buku itu dibiarkan di satu sudut. Oleh sebab itulah saya membuat keputusan, selepas buku ini saya jual, saya pastikan setiap orang yang membeli buku ini dapat menghabiskan buku ini dengan penuh erti, faham. Jadi kamu boleh atau mereka boleh buat soalan di buku dulu baru menonton video saya, atau menonton dulu baru buat soalan, itu pun oke juga. Pokoknya habiskan buku. Pokoknya habiskan buku itu. Itulah tujuan saya. Dan saya rasa kamu semua yang membeli buku saya pun sudah habis buku ini. Dan selepas saya habis buku ini, sekarang saya masuk ke kursus yang baru, yaitu ulang kaji. Ulang kaji apa? Ulang kaji buku ini. Buat balik setiap topik, tetapi soalan yang terdapat di sini dan soalan di dalam buku ini langsung tidak sama. Langsung tidak sama. Jadi bagi sesiapa yang telah membeli buku ini, kamu dapat peluang kedua. Topiknya sama tetapi soalannya berlainan. Jadi kamu boleh buat dua kali. Kita panggil dua pusingan, dua cycles. Dan kali ini kursus saya tidak begitu padat, bukan padat lah, tetapi bukan begitu mengejar, macam mengejar masa begitu. Sebab kursus yang pertama itu waktu saya membuat naik video saya hanya ada satu target, habiskan buku ini.
habiskan semua soalan di dalam buku ini. Jadi setiap kali saya membuat naik video, saya seperti mengejar masa. Saya mesti habis ini, saya mesti habis itu. Tetapi pusingan ini, saya rasa agak rileks sebab tidak ada buku. Kita tidak payah mengejar apa-apa. Yang patut kita tahu sini saja. Soalan ini semua berlainan dengan soalan dalam buku yang telah kamu membeli. Jadi kamu boleh mempunyai dua pusingan, membuat topik yang sama tetapi latihannya berlainan. Dan bagi saya, buku ini, topik di dalam buku ini 38. Ke-38 topik ini akan mengikut kamu sehingga kamu menjadi ibu bapa. Sehingga kamu kerja, sehingga kamu membuat apa-apa, sebab apa? Dalam grammar, ke-38 bab ini tidak boleh dilepaskan. Jadi jikalau pada suatu hari nanti saya keluarkan buku kedua, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, ke-38 bab ini pasti ikut sampai tahap tertinggi, sampai kamu menjadi ibu bapa pun. Kamu mesti tahu 38 bab yang terdapat dalam buku ini begitu penting. Betapa pentingnya 38 bab itu. Sebab itu saya buat pusingan kedua, supaya kamu boleh mendalami pengetahuan dan mengetahui sedalam-dalamnya 38 bab ini. Dan kamu boleh menulis surat, email, kamu boleh bertutur, kamu boleh memahami selepas kamu pandai 38 bab ini. Okey? Dan kali ini kaedah saya ada berlainan sedikit. Seperti saya cakap tadi, relax sedikit. Hanya buat ini semua. Tidak ada buku, tidak ada apa-apa. Untuk saya rasa relax lah. Dan kali ini kaedah saya ialah saya mula dengan pembetulan. Maksudnya video baru seperti sekarang. Saya akan mula dengan pembetulan. Kedua-dua latihan ini telah saya beri kepada kamu sebagai kerja lama, kerja rumah pada video yang lepas, yang baru lalu. Dan sekarang di video ini kita mula dengan pembetulan ini dua. Selepas itu yang baru saya buat penerangan, lepas itu kerja rumah baru berasaskan penerangan saya. Jadi video yang akan datang saya mula dari sini, pembetulan. Lepas pembetulan, penerangan baru. Lepas penerangan baru, kerja rumah baru. Okey? So, baiklah. Sekarang saya mula dengan pembetulan. Sebelum ini saya beri kerja rumah, saya cakap, isikan tempat-tempat kosong dengan common nouns. Nama am. So yang biru ini semua nama am, kamu pilih jawapan yang sesuai dan isi di sini. My mother bought some fish in the market. She went there by bus. Jadi mother, fish, market, bus dipanggil apa? Common nouns. Kata nama am yang kita boleh lihat dengan mata. Okay? There is a kitten under the table. Kitten, table dipanggil common nouns. Nama am boleh lihat dengan mata. The mechanic is repairing my car. Mechanic car dipanggil common nouns. Nama am. A few boys are playing in the field. Boys, field, common nouns. Nama am. The pupils put their bags on the floor. Pupils, bags, floor dipanggil common nouns. Nama am. Dan saya telah memberi lagi satu latihan, proper nouns. Ini semua proper nouns. Ini semua campur proper nouns dan common nouns. Kamu keluarkan perkataan dari sini dan isi di tempat yang tertentu. Yang mana common nouns, yang mana proper nouns. Proper nouns bahasa Melayu, nama khas, nama yang kita beri kepada orang, binatang, benda atau tempat. So di sini common nouns, nama am ialah X, bicycle, goes, library, Dr. C. Proper nouns, huruf besar, nama yang kita beri. Proton Saga, Sally, Sweet Angel, Rex National Zoo, Gunung Tahan. Sweet Angel biasanya diberi kepada
kapal. Kapal biasa orang sudah memberi nama yang bagus-bagus. Jadi jawaban kamu di bahagian common nouns, asal ada X bicycle goes library Dr. C, sudah betul. Susunannya tidak mengapa. Mungkin kamu tulis library dulu, selepas itu kamu tulis C, selepas itu kamu tulis X. Betul kan tidak? Betul. Tak payah ikut susunan saya. Oke, kamu simpan di mana pun betul, asal dia masuk dalam kategori ini, kamu sudah betul. Oke. Dan hari ini kita masih di common nouns dan proper nouns. Saya mau kamu betul-betul pandai. Jangan pandai separuh, pandai sepenuh. Oke? Jadi saya ulang, common nouns ialah nama am. Nama am dibahagikan kepada 4 kumpulan orang, binatang, benda, tempat. Orang contohnya boy. Contohnya animals, cat, places, hotel, things, pen. Dan kita beri nama kepada orang, Peter. Jadi Peter dipanggil proper noun, nama khas huruf besar. Cat kita beri namanya Kitty, K huruf besar. Jadi Kitty dipanggil proper nouns. Places, tempat, contohnya hotel, Hilton Hotel, H huruf besar. Sebab itu nama hotelnya. Kalau H huruf kecil maksudnya hotel mana-mana sahaja. Tapi ini Hilton Hotel. Pen ada satu jenama dipanggil pilot. Yang pilot kalau P huruf besar ya adalah jenama, ya adalah nama. Jadi huruf besar. Kalau huruf kecil pilot ialah juru terbang. Itu nama am, common noun. Kalau P huruf besar proper noun, nama khas. Oke? Jadi setakat ini sahaja. Dan sebelum saya tamat video ini, saya ingin berkongsi dengan semua apa sedang berlaku. What is happening now? So pada 9 hari bulan November, saya telah membuka satu kelas online. Ada subscriber, ibu bapa mereka atau anak atau saudara mara mengikuti kursus ini. Memang kursus ini sudah tamat. Dan sekarang saya dalam proses merancang membuka kelas untuk writing, speaking, dan grammar. Jadi jikalau kamu ingin menyertai, sila WhatsApp saya 019 7878 299. WhatsApp kepada saya dan beritahu saya. Lepas itu apabila jadual sudah siap, saya akan maklum kepada kamu dan kamu boleh sertailah kursus ini. Mengikuti kursus saya melalui YouTube channel bagus. Menyertai kelas online saya juga bagus. Sebab masing-masing ada kebaikannya. Seperti sekarang kamu mengikuti kursus saya melalui YouTube channel. Kamu juga seperti menyertai kuliah. Seperti universiti. Kuliah, kamu duduk dan mendengar dan memahami seperti kuliah lah saya cakap. Kalau mengikuti kursus online, dia ada berlainan sedikit sebab kita bersama-sama, kita boleh saling melihat dan kita ada peluang untuk berinteraksi, kita ada peluang untuk berkomunikasi. Kita boleh bertanya-tanya, bergurau senda, seperti kita berada dalam suatu tempat sendiri. Jadi saya rasa kedua-duanya pun ada kebaikannya. Terpulang kepada kamu. Suka kamu suka menyertai kursus saya sebagai pendengar di kuliah ataupun peserta dalam satu situasi, satu bilik kelas dan di mana kamu ada peluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Oke, jadi ya, buku ini jikalau kamu ingin membeli boleh juga WhatsApp kepada saya dan saya akan atur supaya buku ini dihantar ke rumah kamu. Oke, jadi sekian
Sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Selamat tinggal.